Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Syakban 9 Mac bersama saya Nazira Syaringan dan berikut tajuk utama malam ini. Mangsa tertimbus kuari belum ditemui. Juga harga baja meningkat 3 kali ganda. Seorang suri rumah didakwa 5 pertuduhan di Mahkamah Magistrate Seremban berhubung menipu urusan sewa rumah bulan lalu. R. Shalini, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut yang membabitkan kerugian ke atas mangsa berjumlah RM11,436. Kesemua pertuduhan ke atas R. Shalini dibacakan di 2 kamar mahkamah berasingan di hadapan Magistrate Nurzaliza Tesmin dan Muhammad Firdaus Saleh. Mengikut 4 pertuduhan, ibu 3 anak itu didakwa memperdayakan 3 wanita dan seorang lelaki dengan mendorong kesemua mereka membuat bayaran dalam urusan sewa rumah dengan memasukkan wang tunai keseluruhan berjumlah RM9,488 ke dalam akaun seorang individu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Seremban antara 19 hingga 25 Februari 2022. Manakala satu pertuduhan lagi, R. Shalini dituduh dengan curangnya telah menipu seorang lelaki dengan memperdaya untuk mempercayainya dan telah membuat pembayaran sebanyak RM1,948 ke dalam akaun seorang individu untuk urusan sewa rumah. Kesalahan itu pula dilakukan pada 17 Februari 2022. Kes disebut semula 24 Mac depan. Berlainan pula di Kedah apabila seorang suri rumah terpaksa berputih mata apabila kerugian lebih RM57,000 selepas diperdaya dengan tawaran pekerjaan secara dalam talian menerusi aplikasi Facebook. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah Superintendent Elias Omar, mangsa berusia 24 tahun itu dilaporkan melayari aplikasi Facebook dan ternampak iklan tawaran pekerjaan sambilan secara dalam talian yang mempunyai pautan dengan Zalora pada 2 Mac lalu. Mangsa kemudian menekan pautan WhatsApp itu sebelum menyertai satu kumpulan WhatsApp dikenali grup 929 Part-Timer Assignment. Menurut Elias, seterusnya mangsa diminta untuk berhubung dengan pegawai khidmat pelanggan yang memperkenalkan diri dengan nama Adam. Mangsa kemudian diberikan beberapa tugas oleh Adam dan diminta untuk membeli pelbagai barangan melalui laman web www.zalora.com serta dijanjikan komisen yang lumayan bagi setiap pembelian barangan melalui laman terbabit. Tanpa berfikir panjang, mangsa terus membuat pembayaran ke 13 akaun bank yang berbeza bagi pembelian pelbagai jenis barangan yang diminta oleh Adam. Mangsa bagaimanapun tidak menerima komisen yang dijanjikan dan mula menyedari ditipu selepas dia sekali lagi diminta membuat pembayaran ke atas pembelian beberapa jenis barangan lain. Ilyas memaklumkan mangsa kemudiannya membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star malam tadi dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Hari kedua operasi mencari 2 mangsa yang tertimbus dalam runtuhan batu kuari di Kramat Pulai, Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands pagi semalam. 2 mangsa terbabit dipercayai berada berhampiran satu sama lain dan tertimbus sedalam 9 hingga 12 meter bersamaan ketinggian bangunan 3 tingkat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Azmi Osman berkata operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua menggunakan 2 jengkaut bagi membuka laluan ke lokasi mangsa Kiau Lo Siu Sun, 49 tahun dan Itambah Lasuh, 43 tahun dipercayai berada. Dari segi strategi, sekarang ni kita menggunakan 2 excavator yang mana ia akan membuka satu laluan ke poin yang kita jangka di mana excavator dan mangsa yang terbenam dalam kuari berkenaan. So proses sekarang ni sedang dilakukan yang melibatkan 2 buah excavator yang sehingga kini adalah masih lagi dalam pelaksanaan lebih kurang dalam 25 meter proses dijalankan. Walau macam mana pun kita akan mengkaji juga dari struktur bukit-bukit yang di kiri dan kanan, saya kira terdapat kemerbaikan.
Menurut Azmi, khidmat unit drone mengesan haba turut diguna bagi membantu mencari kedua-dua mangsa yang merupakan pemandu jengkaut dan pembantunya. Selain itu, katanya pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia turut meletakkan sensor pergerakan struktur. Azmi berkata operasi SAR itu dijangka akan mengambil masa bergantung kepada keadaan cuaca dan risiko berlaku runtuhan. Katanya operasi dilaksanakan setakat jam 6 atau 7 petang, manakala pemantauan dilakukan pada waktu malam demi keselamatan pasukan. Sementara itu, isteri kepada seorang dari mangsa tertimbus tetap berharap suaminya Itam ditemukan dalam keadaan selamat. Harapan akak macam semalam lah. Memang nak dia selamat, nak dia panjang umur, nak jodoh kami panjang. Nak dia selamat lah. Walaupun ke atas sana dia tertimbus, tersangkut, cedera ke, parah ke. Kakak memang nak dia selamat juga. Nak dia panjang umur. Bagaimanapun, Wak Uda berkata dia bersama 4 anaknya tetap redha walau apa jua keadaan bapa mereka. Krisis yang berlaku antara Ukraine dan Rusia bukan sahaja menyebabkan harga makanan melonjak tetapi turut menyebabkan peningkatan harga baja di pasaran. Belum pun reda dengan kenaikan harga racun, kini petani dan pesawah terkesan pula dengan sikap peniaga tempatan yang mengambil kesempatan daripada konflik dua negara itu dengan menaikkan harga baja. Dakwa petani peniaga tempatan yang berjaya membeli baja dari negara pengeksport utama iaitu Rusia menjual baja yang dipaketkan semula dalam kuantiti kecil namun pada harga lebih 3 kali ganda. Menurut mereka, sebelum ini harga baja untuk kelapa sawit seberat 50 kg hanya sekitar RM50, namun kini harganya meningkat 80 hingga lebih RM150 bergantung kepada jenis baja. Keadaan itu terlalu memberi kesan kepada petani yang turut mendakwa hasil pertanian yang kurang menjadi ditambah dengan faktor cuaca yang tidak menentu sekaligus menjejaskan pendapatan mereka. Masalahnya pesawah memang terjejaslah sebab hasil tak apa nak menjadi bila kos meningkat, bermakna hasil pendapatan petani itu terjejas. So mungkin ada harapkan supaya kerajaan. Menurut petani, biarpun dibekalkan dengan baja bersubsidi dari kerajaan, namun ia tidak cukup untuk kegunaan tanaman. Dakwa mereka, selain sawah padi, banyak petani terpaksa bergantung kepada hasil lain seperti tanaman kontan dan kelapa sawit yang juga memerlukan pembajaan yang banyak. Petani tak boleh baja naik. Memang menjejaskan petani. Dengan harga racun yang naik, dengan baja yang meningkat naik, jadi kos tinggi. Jadi kalau kenaikan harga sawit, dengan kenaikan harga barang seperti baja dan racun, jadi orang kata apa, nampak zahirnya memang untung. Tapi kita tolak balik dengan kos baja dan racun sama imbang saja. Okey. Sementara itu, Exco Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak Razman Zakaria memberi amaran keras kepada peniaga supaya tidak mengambil kesempatan dengan konflik tersebut untuk menaikkan harga baja. Jadi kita menyerulah supaya kita kata jangan mengambil kesempatan dalam keadaan krisis. Macam mana pun ada krisis, maka di situ ada peluang. Jadi kita haraplah semua sekali kita khususnya rakyat Malaysia, peniaga-peniaga dan sebagainya mengambil satu tanggungjawab secara menyeluruh. Jangan menangguk di air keruh. Kata bahasa kita ni jangan menangguk di air keruh untuk mencari keuntungan dalam kesusahan orang lain. Rusia merupakan pengeksport kos rendah utama bagi hampir semua jenis baja. Konflik antara Rusia dan Ukraine menyebabkan penutupan pelabuhan dan laluan kereta api di Ukraine sekaligus menyekat ekspor komoditi negara itu. Polis mengesahkan dendam sebagai antara punca seorang pekerja pasar borong bertindak membakar motosikal rakannya yang diletakkan di kawasan parkir sebuah blok di projek perumahan rakyat PPR Intan Baiduri Jumaat lalu. Ketua Polis Sentul ACP Beh Eng Lai berkata, tindakan itu gara-gara suspek berang kerana tidak dibantu membeli peralatan menghisap dadah.
Setakat ini, polis menahan 3 lelaki termasuk dalang utama dalam serbuan di PPR Terbabit pada Jumaat lalu. Suspek berusia 31 hingga 44 tahun yang juga merupakan penghuni di blok PPR Terbabit. Polis merampas pemetik api serta pakaian suspek yang digunakan ketika kejadian. Soal siasat mendapati suspek utama mengaku melakukan perbuatan tersebut kerana dendam terhadap rakannya yang juga salah seorang pemilik motosikal yang terbakar dalam kejadian itu. Suspek mengaku membakar kusyang motosikal mangsa hingga mengakibatkan api merebak mengenai 47 motosikal lain serta 4 kereta yang diletakkan di kawasan berkenaan. Suspek utama ni sebenarnya telah menyuruh anak mangsa motosikal untuk membeli peralatan menghisap dada, dan ini diketahui oleh mangsa motosikal tersebut dan telah dimarahi, lalu berlaku pertelingkaran faham. Dan ini kejadian ini berlaku 1 bulan yang lepas. Jadi pada waktu kebakaran itu suspek utama memang dipengaruhi oleh alkohol lah. Semakan mendapati suspek utama mempunyai 14 rekod membabitkan 9 kes jenayah termasuk bunuh, gaduh dan samun selain 5 kes dadah. Dengan kejayaan tangkapan ini, pihaknya percaya kes yang mengalami kerugian mencecah RM300,000 itu berjaya diselesaikan. Selepas ni, peratusan vaksin kanak-kanak masih rendah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kerajaan mungkin mengkaji semula protokol dan kelonggaran SOP pembukaan sempadan pada 1 April ini sekiranya muncul varian baru yang lebih ganas dari Omicron. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, tindakan itu perlu diambil jika varian itu boleh melumpuhkan sistem kesihatan negara. Kalau sekiranya contoh, kita sudah sampai tahap di mana sistem kesihatan kita lumpuh, kita akan mengsyorkan kepada kerajaan langkah-langkah tertentu. Tapi setakat ini, kita masih lagi melihat bahawa transisi ini boleh diteruskan. But we will always continue to step up surveillance dan juga melihat kepada perkembangan dan data daripada negara lain, kemunculan varian baru dan sebagainya. Ini memang sedang dipantau dengan rapi oleh Institut Pendidikan Nasional ataupun National Institutes of Health. Namun beliau yakin dan percaya Malaysia dapat beralih ke fasa endemik berdasarkan data dan maklumat semasa berhubung jangkitan wabak COVID-19 dalam negara. Sementara itu, berhubung perincian protokol bagi pembukaan semula sempadan melalui darat, Khairi Jamaluddin akan mengumumkan semula minggu hadapan kerana perlu meneliti beberapa faktor. Ia termasuk mengenal pasti status yang melancong atau berulang-alik atas sebab bekerja. Dalam peritu, Kementerian Kesihatan Malaysia turut melancarkan portal COVID Protokol yang menyediakan protokol individu semasa berkaitan COVID-19 bagi memudahkan orang ramai memahami SOP terkini kerajaan. Sementara itu, berhubung kadar vaksinasi kanak-kanak 5 tahun hingga 11 tahun PKIDS yang masih rendah, Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyifatkan sifat tunggu dan lihat sudah tamat. Sebaliknya, ibu bapa perlu lebih prihatin dan membawa anak mereka mendapatkan vaksin COVID-19 dengan segera susulan kemasukan ke hospital, terutama di bahagian unit rawatan rapi pediatrik semakin meningkat akibat virus maut itu. Temu janji PKIDS yang kita telah hantar sehingga 3 hari bulan Februari adalah 1.63 juta appointment yang kita hantar. Ini bukan walk-in, appointment yang kita telah hantar. Tetapi yang telah vaccinate sehingga 3 Februari adalah 1 juta saja. Maksudnya ada 600,000 yang menerima appointment tapi yang tak pergi. So kita kena terus buat kempen untuk menggalakkan ibu bapa yakin dengan vaksin. Vaksin itu selamat dan vaksin itu boleh melindungi anak saya daripada kesan buruk COVID-19, terutamanya bila mereka nak balik ke sekolah ni.
Program vaksinasi kanak-kanak sudah dilaksanakan lebih sebulan dan KKM mendapati kesan vaksin kepada golongan itu selamat. Justeru beliau menegaskan ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka divaksin segera. Ekoran risiko lebih besar menanti menjelang peralihan fasa endemik nanti. Untuk rekod bermula Januari 2022 sehingga pertengahan Februari 2022, sebanyak 50,826 kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah telah dijangkiti COVID-19. Penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak bawah 12 tahun juga menunjukkan peningkatan yang ketara dalam tempoh berkenaan. Selain itu, kadar kemasukan kanak-kanak ke wad PICU meningkat 94% untuk kesemua kategori 3 hingga 5. Kuatir perundangan syariah terpinggir. Atas kebimbangan berkenaan, NGO Gabungan Pembela Negeri Pahang Pembela menyerahkan memorandum kepada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang menggesa pihak berkaitan menambah baik undang-undang syariah negeri agar ia dapat tempat yang sewajarnya. Menurut Pengerusi Pembela Pahang, Datuk Said Nasaruddin Said Abdul Hadi, pemerkasaan perundangan itu penting supaya penghakiman dibuat selari dengan syarak dan sesuai dengan kerangka asas negara supaya tiada lagi ruang kepada sebarang cabaran dan kekurangan pada masa akan datang. Kami sangat berharap Majlis Agama Islam Negeri agar dapat memain peranan proaktif dalam cabaran perundangan syariah masa kini. Jadi ini perlu kita dalam tak sedar kita telah pun dihimpit oleh undang-undang sivil. Beliau turut menggesa MUIB dan pihak berkuasa agama negeri-negeri berusaha mendapatkan perkenaan yang di-Pertuan Agong untuk menetapkan Perlembagaan Persekutuan Versi Bahasa Melayu sebagai rujukan utama dalam proses kehakiman dan perundangan negara ini bagi menggantikan bahasa Inggeris yang sedia ada ketika ini. Ia bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dan kekilafan dalam penafsiran istilah-istilah yang ada di dalam perlembagaan hingga berlaku keputusan yang tidak mengikut syarak dan menjejaskan umat Islam. Berehat seketika selepas ini, kereta api tergelincir. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 21 cedera dalam insiden kereta api tergelincir di Argentina pagi tadi. Kereta api yang membawa 500 penumpang itu dilapor hilang kawalan sebelum terkeluar dari landasan. Kereta api antar bandar itu dilapor dalam perjalanan dari Buenos Aires ke Bahia Blanca. Visual yang dikongsi AFP memaparkan 5 gerabak terkeluar daripada landasan dan salah satu gerabak itu mengeluarkan asap. Penumpang yang masih berada dalam gerabak yang terbalik itu berusaha untuk keluar menyelamatkan diri daripada gerabak berkenaan. Menurut pihak berkuasa, seorang penumpang berusia 40 tahun mengalami kecederaan di kepala akibat insiden berkenaan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Dalam masa sama, penumpang lain ditempatkan di pusat pameran perbandaran Olavarria sementara perjalanan mereka dijadualkan semula. Punca insiden terbabit masih disiasat. India bersedia mengeksport 7 juta tan metrik gandum bagi menampung bekalan global yang terputus akibat konflik Rusia dan Ukraine. Ketika ini, bekalan gandum tersekat di Ukraine dan sekatan ekonomi dikenakan terhadap Rusia menyukarkan negara lain untuk membeli daripadanya. Rusia dan Ukraine menyumbang kira-kira 29% daripada ekspor gandum global selain merupakan pembekal utama beberapa sumber pertanian ke rantau Asia Barat. Sementara itu, sebahagian besar negara pengimport gandum seperti Filipina, Mesir, Maghribi dan Lubnan juga sedang mempertimbang untuk mencari negara pembekal lain selain Rusia dan Ukraine. India mengeluarkan kira-kira 108 juta tan gandum setiap tahun, tetapi kebanyakannya digunakan di dalam negara. Negara itu menyumbang hampir 1% daripada ekspor gandum global setiap tahun dengan pembeli utamanya ialah Bangladesh dan Sri Lanka. Perang berpanjangan boleh meningkatkan kebergantungan negara pengimport gandum kepada India yang boleh secara mudah memenuhi permintaan jangka pendek. India mempunyai lebih daripada 100 juta tan gandum di tanah milik kerajaan dan pengeluaran domestik dijangka mencecah rekod 316 juta tan pada 2021 hingga 2022.
Sementara itu, Rusia mengenakan syarat ke atas Ukraine bagi menghentikan operasi ketenteraannya di negara itu sekiranya Kiev memenuhi 4 tuntutan utama yang dikenakan. 4 tuntutan itu termasuk Ukraine perlu menamatkan tindakan ketenteraan, meminda perlembagaan untuk menjadi negara neutral, mengiktiraf semenanjung Crimea sebagai milik Rusia dan mengiktiraf wilayah Donetsk dan Lugansk sebagai republik bebas. Bagaimanapun setakat ini tiada maklum balas dilaporkan dari Kiev berhubung perkara itu. Sejak 24 Februari lalu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke atas Ukraine selain menawan beberapa bandar termasuk Kiev, Kharkiv dan pelabuhan Mariupol. Pencerobohan tersebut mengakibatkan krisis pelarian paling buruk di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Tindakan Rusia itu turut mencetuskan kemarahan seluruh dunia dan menyebabkan sekatan ekonomi besar-besaran dikenakan ke atas Moskow. Sempena bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi, Syriacare melancarkan platform Order Food bagi memudahkan rakyat Malaysia menyalurkan sumbangan kepada pelarian Syria. Order Food menerusi kempen Ramadan Al-Khair 10.0 itu menyasarkan kutipan 4.2 juta ringgit dan akan memanfaatkan 700,000 pelarian. Menurut pengerusi Syriacare Siti Sakinah Mio Omar Baki, kempen dana Ramadan itu telah bermula 1 Februari lepas, namun kutipannya baru mencapai 4% daripada sasaran yang ditetapkan. Ia juga lebih rendah berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Tambah Siti Sakinah, Order Food yang berakhir penghujung Ramadan itu menawarkan 2 pakej iftar dan agihannya tertumpu di utara Syria, Turki dan Lebanon. Kami ada 2 pakej yang ditawarkan, iaitu set iftar yang bernilai RM15 di mana kita akan agihkan makanan sama ada nasi beserta lauk ataupun roti beserta lauk. Juga pek makanan yang bernilai RM150 di mana dalam pek makanan ini kita beri makanan-makanan kering seperti beras, kekacang, minyak, gula, teh dan lain-lain, keperluan untuk satu keluarga. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen Ramadan Al-Khair 10.0 di Shah Alam. Bagi memastikan agihan berkenaan sampai kepada sasaran, pasukan misi Syriacare akan berada di Syria pada minggu pertama Ramadan untuk bersama mengurus selia proses agihan bantuan. Sumbangan kepada Syriacare boleh dibuat menerusi akaun bank seperti tertera atau layari www.orderfood.my. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi talian hotline 011 3703 0900. 11 usahawan muda dari seluruh negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Pentas telah pun tersedia. Mampukah mereka menonjolkan potensi sebenar untuk menjadi usahawan masa hadapan? Saksikan Tycoon Muda episod ketiga dengan tema tugasan pertama Branding dan Packaging Rabu jam 9.30 malam ini. Program realiti Tycoon Muda ini dibawakan khas oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan. Menurut laporan Majlis Pekerjaan Negara National Employment Council NEC, pada Januari 2022 sahaja 42,166 orang telah mendapat kerja dan sejumlah 1,200 pekerjaan baharu diwujudkan. Ia mencerminkan keadaan ekonomi Malaysia yang semakin pulih dengan pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi dan sosial. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.